Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. ما تعالت أصوات الناس بالتكبير. الله أكبر. ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير. الله أكبر. ما تنزلت علينا رحمة الإله العلي القدير. الله أكبر. ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم المنير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمد أولياءه بالتوفيق وألهمهم كلمة الحق والتصديق وأرشدهم إلى أوضح محجة وطريق وجعلهم برحمته خير أمة وفريق. أحمده على النعمة التي بها هدانا وأشكره على الملة التي بها هدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. Sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maha suci Allah, Maha agung Allah yang telah menghimpunkan kita pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Segala puji dan juga segala syukur kita panjatkan hanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana telah mengizinkan kita untuk merasakan keindahan berpuasa, merasakan kemanisan bermunajat kepadanya, merasakan kemanisan beribadah hanya kepadanya sepanjang Ramadan yang baru sahaja berlalu meninggalkan kita. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan segala amalan yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia menjadi benih-benih ketakwaan yang akan terus mekar disirami nur keimanan hinggalah saatnya nanti kita kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga muslimin dan muslimat sekalian, kita lahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ini dikurniakan nikmat keamanan, kesejahteraan dan keselamatan, terutama kepada negara kita ini. Namun hadirin hadirat sekalian, di dalam saat kita bergembira, janganlah pula kita lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin terpaksa menyambut lebaran di dalam keadaan ketakutan, kekecohan, kebimbangan, kerisauan dan kesedihan disebabkan pergolakan di dalam negara-negara mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ketenangan, keselamatan dan ketenteraman kepada seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ramadan yang baru berlalu ini telah menjadi saksi kepada usaha kita menegakkan pelbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang baru pergi ini juga telah menyaksikan bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini menyaksikan kita berusaha dan bersungguh-sungguh memakmurkan rumah-rumah Allah dengan zikir-zikir dan munajat kita, serta kita menyebarkan sinar keihsanan dan harapan kepada mereka yang memerlukan.
Keindahan ini muslimin dan muslimat sekalian adalah bukti yang jelas bahawa kita semua pada hakikatnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menghidupkan dan mengamalkan serta menyuburkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadikan kita ini hamba-hamba Allah yang lebih baik, yang membawa manfaat kepada kehidupan orang lain. Oleh itu hadirin dan hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi Idul Fitri yang gemilang ini, saya ingin mengajak kita bersama merenungkan arti sepotong doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu firman Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 74, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, yang bermaksud, dan mereka, yakni orang-orang yang diredai Allah itu, ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami dan juga zuriat keturunan kami orang-orang yang membawakan sumber kebahagiaan kepada kami, dan jadikanlah kami semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, meskipun doa ini sangat ringkas, namun ia mengingatkan kita akan kepentingan institusi yang bernama keluarga serta peranan dan potensinya dalam kehidupan kita. Keluarga berperanan menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan hati kita. Keluarga juga merupakan unsur yang amat penting di dalam membentuk identiti kita. Oleh itu, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik layanannya terhadap keluarganya, dan aku ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik di kalangan kamu dalam layananku terhadap keluargaku sendiri. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini bukan hanya sekadar pengakuan Nabi, bukan hanya sekadar pernyataan di lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layanan baginda yang baik terhadap keluarganya malah telah disaksikan dan diiktiraf oleh ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membina keluarga yang berhemah tinggi dan beriman adalah antara lain disebabkan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menyantuni dan menghormati anggota keluarga baginda. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya apabila melihat anak perempuan baginda yaitu Fatimah radhiyallahu anha tiba, baginda akan mengalu-alukan kedatangan Fatimah. Baginda akan bangun lalu menguncup Fatimah. Kemudian baginda akan memegang tangan Fatimah sehinggalah baginda mendudukkannya di atas tempat duduk baginda sendiri. Subhanallah. Saudara-saudari sekalian, daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada penghormatan yang baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri berikan kepada anaknya, kita dapat memahami bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dihormati bukan kerana baginda menuntutnya, tetapi kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan penghormatan kepada keluarganya. Selain ini, kesantunan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya juga boleh kita lihat pada bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berfungsi tanggungjawab dan bebanan-bebanan hidup berkeluarga. Dalam hadis yang masyhur
yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah diriwayatkan membantu keluarga baginda melakukan kerja-kerja rumah. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam membantu memerah susu kambing, malah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjahit selipar baginda sendiri. Begitu juga pernah berlaku pada waktu-waktu putera baginda yaitu Ibrahim sedang kesakitan, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan contoh dengan mendampingi anak baginda Ibrahim itu. Baginda menghiburkan hati Ibrahim yang sedang sakit dan juga baginda berusaha untuk mengurangkan penderitaan anaknya itu sehinggalah anaknya meninggal dunia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pelajaran yang ingin kita ambil daripada semua riwayat kisah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini bukanlah untuk kita hadkan diri kita pada amalan-amalan yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis itu sahaja. Akan tetapi mutiara yang harus kita ambil secara umumnya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajar kita agar berfungsi bebanan emosi, begitu juga bebanan fizikal bersama mereka yang kita kasih. Untuk bersama keluarga kita yang dicintai pada saat-saat mencabar, sama ada saat kegembiraan maupun kesakitan dan kesempitan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajar keluarganya erti hormat melalui menghormati mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan keluarganya apa itu erti kasih sayang dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri menyayangi dan membelai mereka. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajar kita ini sebagai umatnya bahawa kita tidak harus mengabaikan keluarga kita, lebih-lebih lagi ketika mereka di dalam keadaan memerlukan. Inilah panduan dan inilah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada gurun padang pasir Arab lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amat relevan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Beberapa kajian menunjukkan bahawa gaya hidup dan juga tuntutan semasa telah menyebabkan tekanan yang amat membimbangkan kepada hubungan kekeluargaan hidup kita pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, mengikut satu laporan yang diterbitkan oleh Kolej Perkhidmatan Awam Singapura yang ditulis oleh seorang pakar sosiologi dan senario masa depan, telah nampak kini tren pemikiran di mana keluarga dilihat sebagai satu bebanan dan juga cabaran untuk seorang itu miliki. Sedikit demi sedikit, hadirin dan hadirat sekalian, laporan itu menunjukkan bahawa institusi keluarga sudah mula tidak lagi dilihat sebagai sumber kebahagiaan, tetapi dikira hanya berdasarkan kos material dan manfaat pulangannya sahaja. Sebagai contoh, baru-baru ini di dalam bulan Ramadan ada dilaporkan di media-media masa kita bahawa terdapat lebih kurang 300 kes di mana ibu bapa terpaksa menggunakan khidmat perunding cara untuk mendapatkan duit nafkah daripada anak-anak mereka. Ini merupakan satu tren yang amat membimbangkan kita dan perlu perhatian kita. Jangan sampai pada masa hadapan berlaku di mana tanggungjawab terhadap ahli keluarga memerlukan tindakan undang-undang bukan atas dasar rahmah, bukan atas dasar kasih sayang. Begitu juga buat sekalian jamaah pada hari ini yang bergelar anak, pandanglah ibu bapa kita yang semakin hari semakin tua dan lemah dengan pandangan rahmah dan kasih sayang. Kenangkanlah saat-saat mereka dahulu membelai dan memanjakan kita. Ingatlah pengorbanan mereka dahulu bertungkus lumus untuk membesarkan kita, untuk merawat kita ketika sakit, bertungkus lumus menghiburkan hati kita ketika kita sedih. Apakah mereka ini sekarang mendapat santunan yang sama pula daripada kita sebagai anak-anak?
Janganlah kita biarkan mereka sepi tanpa kasih sayang ketika mereka menghabiskan sisa usia mereka. Pastikanlah hadirin hadirat sekalian, kasih sayang kita terhadap mereka akan kekal meskipun harta dan aset mereka mungkin sudah kehabisan. Ingatlah saudara dan saudari sekalian, ibu bapa kita adalah sebenarnya kunci kita untuk mendapat tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Di dalam sepotong hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sungguh kasihan, sungguh kasihan, sungguh kasihan. Lalu salah seorang sahabat bertanya kepada baginda, siapakah orang itu yang patut dikasihani ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang sempat berjumpa dengan kedua ibu bapanya ataupun salah seorang di antara mereka saat umur mereka sudah tua, namun itu tidak dapat menjadikannya memasuki syurga Allah. Riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Pada masa yang sama juga hadirin dan hadirat muslimin muslimat rahimahumullah, saya juga menunjukkan peringatan kepada diri saya sendiri dan juga kepada setiap yang bergelar ibu maupun bapa di dalam rumah Allah ini. Pastikanlah bahawa kita terus memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Kita perlu memberikan mereka panduan sesuai dengan cabaran kehidupan mereka, bukan berdasarkan cabaran zaman kita dahulu. Oleh itu, kita perlu banyak membaca untuk lebih memahami mereka dan zaman mereka ini. Anak-anak kita kini berhadapan dengan cabaran-cabaran gaya hidup sosial yang amat berat, antaranya kehidupan seksual alternatif sebagai contoh. Maka apakah yang dapat kita lakukan hadirin hadirat sekalian untuk memastikan yang mereka yang belum terjejas agar dapat kekal berdaya tahan, mereka yang sudah terjejas pula agar dapat kita berikan bimbingan yang sewajarnya dengan sentuhan cinta dan kasih sayang. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahumullah, perancangan harta dan mengumpulkan aset adalah semestinya perlu demi kehidupan yang lebih selesa, terutama di dalam kehidupan kita berkeluarga. Namun hadirin hadirat sekalian, janganlah kita biarkan kesibukan kita mengumpulkan harta dan aset ini sehingga membuat anak kita merasakan mereka tidak lagi dikasihi. Lebih teruk lagi kalau mereka merasakan mereka diabaikan dan tidak diberikan kasih sayang kita lagi. Jika kita ingin dikasihi, maka pastikanlah kita terlebih dahulu mengasihi. Jika kita ingin disantuni, dilayani dan dihiburkan ketika waktu tua kita, maka layanilah dan santunilah anak-anak kita. Tunjukkan kepada mereka bagaimana kita melayani, bagaimana kita membelai dan mengasihi orang tua kita sendiri. Kerana dengan itu mereka akan dapat melihat contoh tauladan yang baik untuk mereka ikuti. Inilah intipati formula yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Hadis muttafaqun alaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Kita bersyukur hadirin hadirat sekalian bahawa pada Ramadan yang baru berlalu ini kita menyaksikan masyarakat Islam kita masih lagi mengekalkan hubungan keluarga yang utuh. Kita masih dapat melihat ramai keluarga berkumpul berbuka puasa bersama, bertarawih bersama. Bahkan ada juga yang melakukan kerja sukarelawan dan juga kemasyarakatan bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Budaya ini adalah budaya yang sangat mulia hadirin hadirat sekalian. Budaya yang perlu kita syukurkan dan kita pertahankan. Semaikan di dalam diri anak-anak kita perasaan kasihkan institusi keluarga. Bimbinglah mereka untuk menghargai dan menyadari bahawa keluarga itu adalah sumber kebahagiaan dan juga kekuatan emosi. Tunjukkan kepada mereka bagaimana keluarga dapat membantu kita untuk melalui masa-masa yang paling mencabar di dalam kehidupan kita ini dengan membantu anggota keluarga yang memerlukan.
Syawal ini muslimin muslimat sekalian, sambungkanlah silaturahmi yang mungkin telah terputus lama. Hubungilah saudara mara kita yang mungkin telah lama tidak kita hubungi. Ziarahilah mereka. Bantulah ahli keluarga yang memerlukan semampu kita. Sambil kita memohon kemaafan daripada ahli keluarga, maafkanlah juga mereka yang pernah menyakiti kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampunkan segala dosa-dosa kita kerana ini. Saudara-saudari sekalian, inilah ajaran dan juga nilai yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui hadis-hadis baginda yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum daripada keluarga baginda yang mulia. Inilah kesantunan yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada keluarganya yang telah memperkukuhkan hubungan mereka. Saudara-saudari sekalian, marilah kita teruskan sunnah membina keluarga yang merupakan sumber harapan dan juga obor kesantunan dan kebaikan. Mudah-mudahan dengan demikian ahli keluarga kita pula akan kemudian menyinarkan cahaya keihsanan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Semoga usaha kita untuk membina keluarga yang santun, keluarga yang berhemah ini akan menjadi saksi pada hari kita kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala bahawa kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Hanya kepadamu kami bersyukur ya Allah. Hanya kepadamu kami merendahkan diri kami. Kekalkanlah iman di hati kami. Teguhkanlah takwa yang Kau kurniakan kepada kami. Terimalah segala amal ibadah yang telah kami lakukan sepanjang Ramadan yang baru berlalu pergi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kami dan keluarga kami kesungguhan dan juga keupayaan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang cintakan kebaikan ya Allah. Peliharalah hati kami daripada ketandusan rahmah dan keihsanan ya Allah. Lindungilah kami, lindungilah juga keluarga-keluarga kami daripada menjadi golongan manusia yang bakhil dengan kebaikan ya Allah. Perkukuhkanlah keluarga kami, eratkanlah hubungan keluarga kami dengan mawaddah dan rahmah-Mu ya Allah. Hiaskanlah kehidupan keluarga kami dengan hemah dan kesantunan. Perelokkanlah akhlak kami di dalam berkeluarga dan kurniakanlah kepada kami peluang menjejaki sunnah Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa karrara. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan yakulu bihi al-mizan fil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth ila al-jinni wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafil afkhar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu ya ibadallah ala rasulil huda wa khairil wara faqad amarakum bidzalika al-maula jalla wa ala haythu qala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على رسولك المجتبى ونبيك المصطفى سيدنا محمد أفضل الخلق وخير الورى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تقبل الله منا